alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana keadaan hari yang Allah ciptakan langit dan juga bumi. Dalam setahun, as-sanatu 12 syahra. Dalam setahun ada 12 bulan, dan 4 daripadanya adalah bulan haram. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan ke-12, wa Muharram dan juga bulan Muharram bulan 1. Dan seterusnya Nabi menyebut wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. Daripada hadis ini Nabi detailkan dan Nabi sebut secara spesifik apakah 4 bulan haram yang disebut dalam ayat 36 surah At-Taubah. Yang kedua daripada hadis ini, Nabi SAW menyebut 3 daripada 4 bulan itu adalah berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu lagi bulan, iaitulah bulan Rajab Mudhar, di antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. 3 bulan yang pertama itu yang berturut-turut, orang Arab akur bahawa perlu dihormati, mereka tidak berperang, kerana pada bulan ini adalah tempoh mereka balik ke kampung masing-masing. Mereka tidak mahu dibunuh, mereka tidak mahu ada peperangan, mereka inginkan selamat sepanjang 3 bulan ini. Tetapi bulan Rajab terletak di tengah tahun. Nabi SAW menyebut perkataan bulan Rajab ini dengan perkataan wa Rajabu Mudhar. Adakah nama bulan Rajab itu nama penuhnya adalah bulan Rajab Mudhar? Tidak. Mudhar itu adalah nama qabilah. Qabilah Arab yang sangat menghormati bulan Rajab sebagai bulan haram, tidak sebagaimana orang Arab lain dan qabilah-qabilah lain yang mereka ini telah menyesuaikan bulan yang keempat yang mereka akan lengkapkan tidak berperang, tidak berlaku pertempuran. Kadang-kadang mereka hormati bulan Rajab dan kadang-kadang mereka tukar dengan bulan yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menemplak qabilah-qabilah dan orang Arab ini sebagaimana ayat yang ke-37 daripada surah At-Taubah. Firman-Nya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Dan perbuatan mereka mengundurkan kehormatan bulan-bulan yang ada sepatutnya bulan Rajab, mereka tidak berperang, diundurkan dan kadang-kadang dikedepankan. Itu sebenarnya menambahkan lagi kekufuran mereka. Dengan sebab itu orang-orang kafir ini menjadi sesat. Mereka menghalalkan bulan Rajab pada tahun ini dan mereka mengharamkannya bulan Rajab pada tahun yang berikutnya, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan 4 bulan haram yang dengan perbuatan itu sebenarnya mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sebut nama Rajab Mudhar kerana seakan-akan bulan Rajab ini milik qabilah Mudhar, bukan milik sebenarnya, tetapi sebagai menunjukkan qabilah ini antara qabilah yang paling menghormati, tidak diundurkan, tidak dikedepankan, tidak disesuaikan. Mereka tidak
berperang pada bulan Rajab sebagaimana 3 bulan yang lain. Apa kata kita mengambil sempena bulan Rajab ini? Iaitulah, kalau dahulu orang-orang Arab mereka menghormatinya tidak berperang, sehingga nama lain daripada nama bulan Rajab itu dalam catatan para ulama sejarah, mereka memanggilnya dengan Syahrul Asam, iaitulah bulan pekak ataupun bulan tuli. Kenapa? Kerana pada bulan itu mereka tidak kedengaran pedang-pedang yang bertempur di antara satu dengan yang lain. Mereka tak dengar itu dipanggil sebagai tuli. Maka bulan ini adalah bulan yang dihormati. Marilah kita mengukuhkan hubungan dalam keluarga kita, terutamanya dalam bulan Rajab ini. Perelokkan, perkukuhkan, dan kita jadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah dengan maksud yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam meletakkan keluarga adalah sebagai asas yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi SAW tunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan satu keluarga yang sebenar, yang di dalamnya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya penuh dengan sikap bantu-membantu di antara satu sama lain, dan masing-masing sentiasa ingin menjaga ahli keluarganya supaya nanti selamat daripada api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala pula sebut tentang pasangan kita yang merupakan daripada kumpulan kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana ayat yang ke-21 daripada surah Ar-Rum. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kamu daripada diri kamu juga, iaitulah pasangan. Maknanya pasangan kita juga manusia sama macam kita. Pasangan kita juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama jenis macam kita, bukan daripada makhluk yang lain, tetapi manusia. Cuma yang seorang lelaki sebagai suami, yang seorang lagi adalah perempuan sebagai isteri. Dan ini ditunjukkan sejak daripada zaman Nabi Adam AS, sehinggalah sekarang Nabi Adam AS dengan Sayyidah Hawa. Kita selalu dengar doa musim perkahwinan, tuan-tuan dan puan sekalian, seperti Nabi Adam dan isterinya Hawa, seperti Nabi Yusuf dan isterinya sekian. Kita pun belum tentu tahu riwayat itu betul ataupun tidak betul. Yang penting yang di hujung, sebagaimana Nabi SAW dan juga Aisyah, ada yang menyebut sebagaimana Nabi SAW dan juga Khadijah. Bagus juga kalau disebut semuanya sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana semuanya adalah isteri Nabi dan mereka adalah ummahat al-mu'minin, yang setiap daripada mereka ada kisah dan ceritanya yang boleh kita ambil untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sebagaimana satu keluarga dan pasangan suami isteri. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal bersama dengan mereka. Tinggal, kat sini diambil perkataan sakinah. Kalau ikut-ikut bukan perkataan sakinah, tetapi disuruh tinggal bersama dengan mereka. Dua lagi ada, mawaddatan wa rahmah, dalam keadaan mawaddah, begitu juga dengan rahmah. Kita tambah satu lagi sakinah kerana perkataan litaskunu ilaiha.
tidak mungkin, melainkan ia berlaku dalam keadaan harmoni dan juga tenang, sakinah. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di hujung ayat itu, inna fi dzalika laayat, sesungguhnya yang hanya memikirkan kerehatan semata-mata, tetapi hidup adalah ibadah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail itu sehingga bengkak-bengkak kakinya, hatta tatafattara qadamah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza, kenapa engkau lakukan perkara ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah Ta'ala telah ampunkan dosamu yang dahulu dan akan datang? Maknanya berdasarkan hadis ini dapat kita faham Aisyah rasa takjub. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bukan orang yang buat dosa. Kalau buat salah pun, perkataan yang biasa disebut dalam banyak riwayat, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Yang belum dibuat pun telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan demikian, masih lagi bersungguh-sungguh, bermujahadah, melakukan qiyamul lail, sehingga disifatkan kakinya bengkak-bengkak. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Hadis daripada Ibn Mas'ud menghuraikan lagi apa yang Nabi lakukan. Begitu juga dengan hadis daripada Hudzaifah Al-Yaman, juga menghuraikan lagi apa yang berlaku sebenarnya dalam qiyamnya Nabi SAW. Ibn Mas'ud kata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailah fa atala qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud kata, aku ikut pada satu malam solatnya, aku ikut jadi makmum, dan